Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Welcome to my channel. Untuk video kali ini saya akan menceritakan mengenai seorang YouTuber yang agak popular juga di Malaysia yang bernama Prince Smith, di mana dalam seminggu dua ni agak viral cerita mengenai beliau, di mana beliau diganggu di rumahnya. Difahamkan rumah tersebut beliau tinggal berseorangan di dalam rumah banglo 3 tingkat yang agak besar, tapi beliau berseorangan di dalam rumah tersebut dan ikutkan setiap gangguan yang berlaku di rumah beliau. Saya difahamkan sebelum ni beliau tinggal di tempat lain dan beliau baru menduduki rumah tersebut hampir setahun ataupun setahun lebih. Dan ceritanya bermula apabila beliau ada membeli satu kotak yang dinamakan Debut Box. Saya difahamkan Debut Box ni adalah satu kotak yang di dalamnya terdapat roh jahat. Terdapat roh jahat di dalam kotak tu. Saya kira ini adalah satu kepercayaan orang bukan Islam, orang kafir, Yahudi dan sebagainya. Jadi untuk permulaan kisahnya berlaku apabila kotak tersebut dan kotak tu sampai ke rumahnya dan membuka kotak tersebut. Saya ada melihat bila mana beliau unboxing kotak tersebut dan kan kita boleh lihat semasa beliau membuka kotak tersebut, masa itulah bermulanya gangguan yang berlaku di rumah dan seterusnya lah. Dalam kotak tersebut juga terdapat satu barang yang memang pelik-pelik lah barang yang terdapat di dalam kotak tersebut. Jadi bermula daripada situlah beliau diganggu setiap hari dan beliau merekodkan setiap gangguan tersebut. Jadi untuk video kali ini di akhir video kali ini saya akan memberi 10 tanda-tanda rumah yang ada bersama jin di dalamnya, baik? Tanpa kita sedari di akhir video. Sebelum tu mengenai YouTuber Prince Smith ni, kisahnya berlaku macam saya bagi tahu tadi, bila mana beliau order barang di box tu dan sampai ke rumahnya, beliau membuka barang tersebut dan bermula daripada situlah beliau sering mendapat gangguan yang berterusan di dalam rumah tersebut. Sehingga kan kalau kita tengok video yang terbaru daripada beliau, nampak macam beliau agak tertekan dan saya mengharapkan beliau mencari orang-orang yang memang pakar dalam bidang ini untuk nak menyelamatkan juga diri beliau lah. Kalau kita tengok kepada gangguan yang dialami, saya rasa benda ni akan berterusan kalau beliau tidak mendapatkan rawatan daripada ustaz-ustaz ataupun orang alim yang pakar dalam bidang ni untuk menyelamatkan beliau. Mungkin benda ni akan menjadi berterusan dan semakin berat lah. Mungkin ini akan memberi kesan kepada diri beliau dari segi penyakit dan sebagainya. Jadi apa yang kita lihat dalam video tersebut boleh kita tengok macam-macam, seperti air di dalam bilik airnya terbuka secara automatik tanpa beliau membuka pun, dan tak ada orang pun di dalam rumah tersebut. Dan kalau kita tengok pintu terbuka dengan sendirinya, berbunyi bising di tingkat atas, tingkat 3 rumah. Terbunyi juga macam ada orang di dalam rumah itu padahal seorangan. Jadi kesemua tanda-tanda yang berlaku yang dialami oleh Prince Smith ni adalah di antara tanda-tanda rumah yang ada di dalamnya bernama makhluk yang bernama jin, yang saya akan sebutkan tanda-tandanya di akhir video nanti. Saya sempat melihat video yang terbaru yang di-upload oleh beliau di channel YouTube Prince Smith, yang di mana dalam video tersebut beliau dalam keadaan ketakutan dan tiba-tiba ada seorang lelaki menekan loceng rumah beliau. Rupanya lelaki tersebut adalah jiran beliau, yang mana jiran beliau ni rasa pelik dalam rumah tersebut, bunyi bising, sampaikan kepada anak beliau yang kecil pun tak boleh nak tidur disebabkan terlalu bising yang datang daripada rumah Prince Smith ni. Jadi Prince Smith mengajak dia masuk ke dalam rumahnya, dan bila mana jiran lelaki beliau masuk ke dalam rumah tersebut, beliau cek ke tingkat atas keseluruhan rumah tersebut. Tiba-tiba masa jiran yang tengah cek itu tadi, tiba-tiba troli yang terdapat dalam rumah Prince Smith itu bergerak secara tiba-tiba. Jadi jiran tersebut terkejut dan keluar daripada rumah. Sampaikan Prince Smith sendiri pun terkejut juga dan meninggalkan kamera beliau dan terus keluar rumah. Jadi nak bagi tahunya, keadaan rumah tersebut sangat teruk dan perlu dirawat oleh orang yang pakar dengan segera bagi untuk mengelakkan perkara-perkara yang lebih dahsyat yang akan menimpa rumah dan seterusnya akan menimpa penghuninya lah, termasuk Prince Smith sebab dia tinggal secara berseorangan. Jadi apa yang saya lihat daripada keseluruhan video ni, memang kita yakin dan kita kena percaya bahawasanya selain daripada kita, terdapat juga makhluk lain yang menghuni di atas muka bumi Allah ini, dan tidak mustahil makhluk itu juga tinggal di dalam rumah kita tanpa kita sedari, dan juga kemungkinan akan berlaku apa yang
dialami oleh Prince Smith tersebut lah. Untuk mendapatkan cerita yang lebih lanjut lagi, anda semua boleh pergi ke channel YouTube Prince Smith untuk melihat apa yang berlaku seterusnya. Jadi untuk video kali ini saya ingin kongsikan 10 tanda-tanda di mana di dalam rumah kita ataupun tempat yang kita duduki itu terdapat makhluk lain yang dinamakan jin yang bersama dengan kita tanpa kita menyedarinya. Gangguan jin ni pada rumah boleh berlaku di mana-mana sahaja, khususnya rumah yang kita diami. Antaranya adalah rumah yang didiami tersebut telah lama ditinggalkan oleh penghuninya. Paling lama, paling kurang adalah 30 hari, ada juga seminggu yang tidak didiami oleh manusia. Jin terus masuk dan menjadikan tempat itu sebagai tempatnya. Jadi bila mana kita ataupun orang lain menyewa rumah yang telah lama ditinggalkan, jadi potensi untuk kita mendapat gangguan itu adalah amat tinggi sekali lah. Antara perkara yang kita boleh buat adalah sebelum kita masuk ke dalam rumah yang baru kita duduki, kita boleh melakukan solat hajat, azan dan sebagainya. Itu adalah perkara asas lah. Berikut adalah simptom yang menunjukkan adanya gangguan jin dan syaitan, angkara sihir, saka ataupun lintasan. Lintasan ini yang boleh kita lihat kelibat-kelibat lah, yang kita tidak sangkakan di dalam rumah kita. Jadi untuk video kali ini saya ingin senaraikan 10 simptom yang boleh kita ambil iktibar ataupun boleh kita tahu di mana di dalam tempat kita tinggal tersebut terdapat gangguan jin. Baik. Yang pertamanya adalah bau wangian. Bau wangian yang terdapat di dalam rumah kita yang sebelum ni memang kita tidak pernah bau pun semacam itu. Antaranya adalah bau kemenyang, bau busuk yang amat sangat, bau hanyir ataupun bau hangit tanpa kita tahu daripada mana puncanya berlaku bau tersebut. Untuk yang keduanya adalah bayi kerap menangis di dalam rumah kita. Itu adalah antara simptom-simptom yang adanya makhluk selain daripada kita di dalam rumah tersebut. Yang ketiganya adalah benda bergerak secara tiba-tiba ataupun berubah tempat, seperti dalam video Prince Smith yang saya tengok sebelum ni, di mana kita boleh tengok dalam rumah beliau pintu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Dan juga yang terbarunya adalah bila mana jiran dia datang ke rumah beliau dan tiba-tiba troli bergerak secara tiba-tiba. Jadi ini adalah antara simptom di mana terdapat makhluk lain yang ada di dalam rumah bersama dengan kita. Yang keempatnya adalah bunyi paip secara sendirinya. Tiba-tiba sahaja paip di dalam bilik air kita, di dalam rumah kita terbuka dengan sendirinya. Ini adalah tanda juga yang terdapat di dalam rumah Prince Smith tadi. Bila mana saya melihat video yang sebelum ni, beliau merekodkan di tingkat 3 rumah beliau, tiba-tiba sahaja kesemua paip yang berada di tingkat 3 rumah beliau itu terbuka. Dan beliau sangat terkejut sekali. Ini adalah satu tanda-tanda simptom yang terdapatnya gangguan jin yang berada di dalam rumah yang kita diami itu. Yang kelimanya adalah bunyi perabot ataupun benda berat seperti diheret di tingkat atas. Ini biasanya berlaku bila mana rumah yang didiami tersebut bertingkat, ya. Rumah apartmen, kondo ataupun rumah 2 tingkat, 3 tingkat. Bila mana kita berada di bawah, tengah malam sahaja, di tingkat atas akan berbunyi sesuatu yang ditarik, yang dihentak, seperti perabot yang diseret. Itu adalah satu tanda juga, ya. Yang keenam, bunyi guli ataupun bunyi bola pimpon di tingkat atas. Ini juga biasanya untuk rumah yang bertingkat lah. Bila mana kita berada di bawah, kita akan terdengar bunyi guli, bunyi bola pimpon yang berada di atas, ataupun dengan kita mendengar bunyi tumbukan lesung di tingkat atas, seperti orang sedang menumbuk sambal. Bunyi seperti itu, ya. Tujuhnya adalah bila mana kita bunyi ada seseorang yang berjalan di dalam rumah kita, padahal tidak ada seorang pun di dalam rumah kita, tidak ada orang lain selain daripada kita dalam rumah tersebut. Bila mana kita terdengar dan kita merasakan seperti ada orang lain bersama dengan kita, walhal kita berseorangan pada ketika itu. Baik. Untuk yang ke-8-nya, bunyi pasir ataupun bunyi benda berat yang jatuh di tingkat atas ceiling rumah ataupun bumbung rumah kita. Ini adalah satu tanda juga simptom di antara simptom-simptom yang keberadaan makhluk lain, jin dan syaitan di dalam rumah kita. Yang ke-9, bunyi sesuatu yang mencakar di bumbung ataupun di tingkap rumah kita. Ini biasa kita lihat di dalam filem-filem, kan, cerita hantu, bunyi seperti cakaran sesuatu di dinding dan juga di bumbung rumah kita. Untuk yang ke-10-nya, selalu kita melihat kelibat bayang-bayang makhluk lain yang berada di dalam rumah kita lah. Bila mana kita di dapur, kita merasakan ada seseorang di belakang kita dan kita melihat kelibat yang lalu di hadapan kita. Itu adalah 10 tanda ataupun dipanggil simptom di mana di dalam rumah kita itu juga didiami oleh makhluk lain, yakni jin yang ada bersama dengan kita tanpa kita sedari. Itu adalah di antara 10 simptom-simptom yang boleh kita ketahui adanya makhluk lain, yakni makhluk jin di dalam rumah kita bersama dengan kita tanpa kita menyedarinya. Banyak lagi sebenarnya simptom-simptom yang kita boleh dapati, tapi saya senaraikan hanya 10 sahaja. Bila mana terdapatnya 3 simptom daripada 10 tersebut, segeralah untuk mendapatkan rawatan daripada ustaz-ustaz ataupun perawat Islam yang kita yakini untuk mengelakkan daripada berlakunya perkara yang lebih buruk ke atas kita dan juga ke atas
rumah tersebut keseluruhannya. Jadi bila mana adanya 3 daripada simptom-simptom tersebut, itu boleh kita mencari ikhtiar dengan berjumpa dengan orang yang lebih pakar dalam bidang ini untuk rawatan untuk diri kita, keluarga dan seterusnya tempat kediaman yang kita tinggal tersebut. Ada satu lagi yang saya ingin kongsikan, ini dipanggil sebagai tips juga. Bila mana adanya barang yang pelik di dalam rumah kita, seperti barang lama, barang yang lusuh, barang lama yang memang kita rasakan benda ni adalah yang sangat pelik yang berada di dalam rumah kita, sebelum kita membuang barang tersebut di mana-mana tempat, bolehlah kita membaca Yasin di dalam air dan juga meniup di dalam air tersebut, dan kita menyiramkan air yang kita telah bacakan tadi ke atas barang tersebut sebelum kita membuangnya di tempat yang biasanya orang akan buang, di tempat sungai, laut, yang tempat jauh daripada orang ramai lah. Itu adalah satu kaedah sebelum kita membuang barang. Dan ada lagi kaedah-kaedah, boleh kita panggil orang ustaz ataupun orang yang lebih pakar dalam bidang ini sebelum kita membuang barang tersebut di merata-rata. Kerana kalau kita membuang barang yang pelik yang berada di rumah kita tanpa kita berbuat apa-apa, itu boleh juga memberi kesan kepada kita dan juga kediaman kita lah. Jadi semua masalah yang berlaku boleh kita merujuk kepada orang yang lebih pakar untuk mendapatkan khidmat, ikhtiar. Kita boleh dapatkan ikhtiar bagi mengelakkan perkara yang lebih buruk lagi berlaku. Saya kira sekadar itu saja video saya pada kali ini. Terima kasih kerana menonton sehingga habis video ini. Nantikan video yang seterusnya daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.